Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sahaja amalan ataupun perkara yang nak dibuat, itu mestilah kita tengok sandarannya. Nak disandarkan kepada siapa? Dan sandaran kita sebagai umat Islam ialah Al-Quran dan hadis, ijma' dan juga qiyas, athar as-sahabah, ijtihad para ulama. Itu ialah sandaran kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم يسرنا ولا تعسر علينا رب تمم بالخير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kekuatan untuk mari salat berjemaah pada pagi ini, pada pagi Jumaat yang mulia Sayyidil Ayyam. Dan kita hampir kepada pertengahan bulan Sya'ban. Hari ini apa? 13, 14. Hari ini 13, hari Sabtu 15 Sya'ban, yang kita panggil dengan nisfu Sya'ban. Bulan lain pun ada nisfu juga, bukan Sya'ban saja. Bulan-bulan lain pun ada juga nisfu. Sebab bila dia masuk 15 hari bulan, maka dia jadi nisfu. Bukan kata bulan Sya'ban je ada nisfu. Bulan Muharram pun ada nisfu Muharram, cuma orang tak panggil nisfu Muharram, orang tak panggil nisfu Rajab, tak ada. Ramadan pun orang tak panggil nisfu Ramadan. Nah, tapi mari bulan Sya'ban orang panggil nisfu Sya'ban. Nah, oleh kerana ada perkara-perkara yang menjadi kebiasaan ataupun dipanggil sebagai adab dalam masyarakat kita dan sebahagian daripada masyarakat Arab. Bukan sekadar kita je duk panggil nisfu Sya'ban ni, ada lagi orang-orang negara lain panggil nisfu Sya'ban, antaranya puak-puak Iran, puak-puak Syiah pun agama juga sambut nisfu Sya'ban. Kalau 10 Muharram, 10 Muharram dia 10 raya dah. Jadi apa sahaja amalan ataupun perkara yang nak dibuat, itu mestilah kita tengok sandarannya. Nak disandarkan kepada siapa? Dan sandaran kita sebagai umat Islam ialah Al-Quran dan hadis, ijma' dan juga qiyas, athar as-sahabah, ijtihad para ulama. Itu ialah sandaran kita. Bukan kita pandai-pandai kita duduk kecek dalam syarak, duduk bucu-bucu mana masjid, kita kata kita sambut ni sekian, kita buat tarikh ni sekian. Tidak. Dia mesti ada ukuran.
walaupun kita dalam negara kita, masyarakat kita, masyarakat Nusantara lah, wallahu alam, tak tahulah negara-negara jiran kita, Indonesia, Brunei, Thailand, selatan Thailand, juga sambut ataupun mengadakan nisfu Sya'ban dengan beberapa panggil perkara yang dibuat seperti bacaan Yasin. Nak mudah tak? Bacaan Yasin lah. Kerana masyarakat kita Melayu ni sinonim dengan surah Yasin. Kalau surah Yasin ni tebuklah mana pun dia boleh sambung, ataupun sebutlah pada ayat mana pun dia boleh sambung. Sebab dengar Yasin ni jak kecil lagi. Nak dengar Yasin jak kecil lagi, pergi majlis apa pun, terutamanya majlis kematian, tempat kematian, tempat orang nazak, baca Yasin. Di masjid malam Jumaat baca Yasin. Maka masyarakat kita ni jadi sinonim dengan surah Yasin. Maka ulama letak baca surah Yasin lah nak sambut malam nisfu Sya'ban. Sambut lagu mana tu? Sambut dengan katanya diambil daripada hadis, dan hadis itu martabatnya ialah martabat yang dipanggil sebagai dhaif, lemah, dan tidak boleh dijadikan hujjah. Nak berhujjah dengan hadis yang dhaif tak boleh, tetapi boleh dijadikan dibagi sebagai mengamal untuk diri sendiri. Sebagai mengamalkan untuk diri sendiri boleh hadis dhaif. Apalagi kalau kita merujuk pada hadis-hadis yang kita tak tahu, yang kita terima kadang-kadang kita tengok dalam telefon je, tak merujuk pada kitab hadis, tengok dalam telefon, ataupun dengar daripada orang yang kita rasa macam betul tetapi kita tak tahu sebenarnya. Boleh jadi ada hadis-hadis yang maudhu'. Maudhu' ni apa pula? Maudhu' ni yang direka-reka. Kalau ni tak boleh berhujah dan tak boleh beramal pun dengan hadis tersebut. Sebab tu dia ada pengajian dipanggil mustalahul hadis. Mustalahul hadis ni ataupun ilmu hadis ni dia bukan sekadar mendengar hadis, tetapi dia membincangkan tentang periwayatan ilmu-ilmu hadis. Dan salah satunya nak tahu ilmu hadis-hadis, martabat hadis ini, dia masuk dalam satu ilmu dia panggil al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil ialah ilmu hadis yang berkait dengan mengenal perawi-perawi hadis. Hadis ni, perawi ni siapa, dia ni siapa, zaman tabi'in, zaman sahabat, zaman salaf. Maka hadis-hadis yang bersambung itu dipanggil hadis yang mempunyai sanad yang sempurna. Pengarang-pengarang kitab hadis yang masyhur, Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang dikumpulkan dalam hadis kumpulan dia ini ialah hadis-hadis yang sahih. Adapun ada hadis-hadis yang lemah dan juga hadis-hadis yang maudhu'. Ini juga ulama cerita untuk kita tahu. Untuk kita tahu ini hadis martabatnya lemah, ini hadis martabatnya maudhu', oleh kerana disebabkan perawi-perawi tadi. Kalau kita sebut waktu pula panjang pula lah kita tentang waktu. Cuma pengamalan seperti nisfu Sya'ban tidaklah dikatakan maudhu', tetapi dia ada disebutkan dalam hadis yang martabatnya dikatakan dhaif, lemah.
Boleh beramal untuk diri sendiri, tidak boleh dijadikan dia untuk berhujjah. Contoh kita nak kata jadi hujjah gana, kita kata mesti kena buat nisfu Sya'ban, kalau tak buat tu telah meninggalkan satu amalan. Tak. Dan mesti baca Yasin, kalau tak baca Yasin tak leh. Tidak. Maka dia tidak boleh disempitkan lagu tu. Sama ada kita nak semaya banyak pada malam tersebut, nak baca Quran banyak pada malam tersebut, ataupun nak baca mana-mana surah sekalipun, itu terpulang kerana disuruh melaksanakan amalan salih. Disuruh melaksanakan amalan salih. Buatlah sebanyak-banyak amalan salih. Duit banyak tapi tak sibui, nak baca Yasin je malam tu. Jadi tak kena juga tak. Maknanya kalau ada duit banyak, sedekahlah kita. Maknanya barulah kita kata beramal dengan bulan Sya'ban. Bahkan bulan Sya'ban disunatkan kita perbanyakkan puasa dan amalan-amalan salih. Bukan tunggu malam nisfu Sya'ban nak baca Yasin 3 kali, malam lain duk buah, malam lain buah, nak kuliah pun tak dengar, lepas tu malam nisfu Sya'ban mari baca Yasin. Dia satu benda yang jadi double standard pada diri kita sendiri. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kitab Asbabun Nuzul. Kita berada pada surah Al-An'am, dan baru ni kita sebut berkenaan dengan ayat tasliyah, iaitu ayat yang memberi kegembiraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون بأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Kalau kita ingat lagi 2 minggu lepas firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-An'am ini, surah Al-An'am, iaitu Allah Taala sebut, kami mengetahui bahawasanya kesusahan kamu wahai Muhammad, dakwah kamu rasa susah, duka cita kamu kerana orang tidak menerima dakwah kamu, dan mereka-mereka yang berkata kepada kamu dengan perkataan-perkataan yang mendatangkan kesedihan kepada kamu. Akan tetapi mereka itu tidak mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalimlah yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu asbabun nuzulnya. Kata Abu Jahal, wahai Muhammad, kami tidak mendustakan kamu sekalipun, bahkan kamu di sisi kami seorang yang benar, akan tetapi kami mendustakan tetapi kami tidak percaya dengan apa yang kamu bawa, iaitu Al-Quran dan Islam. Walaupun kata laku tu sebenarnya dia menolak kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tengok pula pada ayat yang ke A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
Al-An'am ayat yang ke 93. Jauh dah. Daripada ayat 33 mari ke 93. Sebab kita hanya membincangkan tentang asbabun nuzul. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Dan siapakah orang yang terlebih zalim? Azlam asal daripada perkataan zalama, zalim. Kalau zulmun gelak gelita, zulumat. Gelak gelita, zulumat. Orang kata kelata gelemak, gelak gelemak. Gelemak tu mari daripada perkataan Arab zulumat. Dia bahasa Kelantan ni banyak campur. Bahasa Arab di Kelantan ke dan bahasa Inggeris di Kelantan ke. Jadi bahasa Kelantan. Mana sikit-sikit tepat? Gi street. Gi tu dekat dengan bahasa orang putih go. Orang putih go, kita gi street. Orang putih kata go street. Corner. Lepas tu jumpa roundabout. Roundabout tu bahasa orang putih round about. Jadi jadilah bahasa Kelantan ini. Bahasa Kelantan ni banyak kaya bahasa. Wa man azlamu zalama zalim. Zulmun gelap, zulumat gelap gelita. Ayat zulumat tu isim ataupun kata nama jamak. Jamak ni banyak, tapi malam ni dia tidak nampak nak ayat banyak dengan jumlah, tak boleh nak ayat jumlah. Maknanya gelap sikit, gelap banyak dipanggil gelap zulumat. Zalim, seorang yang zalim. Kalau azlam, tersangat zalim. Tersangat-sangat zalim. Ataupun kita kata zalim, bahasa Kelantan kata zalim telajuk. Zalim telajuk. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang teramat zalim mimman iftara, iaitu di kalangan orang-orang yang iftara 'ala Allahi kadhiba, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Au qala, atau mereka berkata, uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Atau mereka berkata, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, wa lam yuha ilaihi syai'un, akan tetapi tidak diwahyukan kepadanya sesuatu pun. Wa man qala, dan orang yang berkata, dan sesiapa yang berkata, sa'unzilu mithla ma anzalallah, aku akan menurunkan seperti mana yang diturunkan oleh Allah, iaitu Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Walau tara idhil zalimun, dan jika sekiranya engkau melihat wahai Muhammad, idhil zalimun, tatkala orang-orang yang zalim, fi ghamaratil maut, dalam keadaan mereka menghadapi kematian. Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat menghulurkan tangan. Ada kata para malaikat membuka tangan mereka. Akhriju anfusakum, lalu malaikat berkata kepada orang-orang yang zalim yang menghadapi kematian tersebut, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa kamu sendiri. Al-yawma tujzawna 'adzabal hun, hari ini kamu akan diberi balasan dengan azab yang sangat pedih.
yang kamu akan diberikan dengan balasan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, dengan perbuatan kamu yang kamu telah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kamu telah pun dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu berlagak sombong. Daripada jadi sebut lagi, nazalat hadhihi al-ayah, ayat ini diturunkan liman, kepada orang yang mengaku, liman idda'a an-nubuwah, bagi orang yang mengaku dia sebagai seorang nabi, seperti Musailamah, seperti nama dia Musailamah. Musailamah digelar dengan Musailamah al-Kadzab, wal Aswad al-Anisi, wal Aswad al-Anisi, dan juga ada lagi orang yang mengaku jadi nabi, nama dia Al-Aswad. Yang menipu menjadi seorang nabi dengan secara terang-terang, serta orang yang berkata kepadanya dia juga boleh menurunkan wahyu, ataupun dia juga berkata telah diturunkan wahyu kepadanya, iaitu seorang yang bernama Ka'ab. Seorang yang bernama Ka'ab, yang mana dia ni merupakan penulis kepada wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin, tidak Ka'ab bin Malik, bukan Ka'ab bin Malik ni. Ka'ab ditulis sini katibatul wahyi, penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Ka'ab, bukan Ka'ab Abdullah, Ka'abdillah bin Sa'ad, baru betul, Ka'abdillah bin Sa'ad bin Abi Sarh, wa kana min katibatil wahyi. Abdullah bin Sa'ad bin Sarh, dia ni salah seorang yang menulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana man ikhbarahu, di mana satu ketika dia pernah dikhabarkan kepadanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam da'ahu, memanggilnya, liyaktubal ayati al-atiyah fi suratul mu'minun, untuk menulis ayat al-atiyah yang dibawa datang ini dalam surah Al-Mu'minun, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insana min salsalin min tin. Maksudnya, dan kami telah ciptakan manusia itu daripada salsal, tanah liat, tanah yang lembut, daripada tanah. Fa'ajaba Ka'abin falamma amla, fa'ajaba Ka'abin, lalu Ka'ab berasa ta'ajub bitafsilil ayati fi khalqil insani, dia berasa ta'ajub dengan pendetailan ayat dalam surah Al-Mu'minun tentang kejadian manusia. Perihal kejadian kita manusia ni, Allah Ta'ala cerita start daripada mana? Start daripada keluar mani. Dalam surah Al-Insan, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Allah Ta'ala sebut manusia diciptakan min amshajin, nutfah daripada benih
amsyaj yang terpancar keluar. Start daripada situ Allah Ta'ala sebut kejadian manusia satu persatu. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, thumma min nutfatin thumma min alaqatin fa khalaqa min alaqatin mudghah summa sawwaka rajula. Kemudian Allah Ta'ala jadikan manusia, fakasawna al-'idhama lahma. Kemudian Allah Ta'ala balut tulang, daripada tulang itu balut dengan daging. Kemudian Allah Ta'ala lahirkan dia ke dunia. Kemudian Allah Ta'ala berikan dia masa sehinggalah dia jadi ila arzalil umuri, sehingga dia jadi tua dan sehingga nyanyuk. Kemudian Allah Ta'ala matikan. Kalau panjang umur tak kena buat jadi nyanyuk. Kalau kena buat dengan amalan tak nyanyuk. Kelazimannya lagu tu. Jenis orang baca Quran, rajin baca Quran, bergaul dengan masyarakat, apa ni, bukan sekadar dia tu jaga makan, tapi dia juga berpuasa, maka risiko nyanyuk tu rendah. Rendah. Bahkan orang yang berumur sampai 90 tahun, Tun M tak nyanyuk. Jadi Allah Ta'ala alam, Allah Ta'ala berikan kelebihan-kelebihan tu pada manusia. Jadi Abdullah bin Sa'ad ni dia kagum dengan ayat yang mana penciptaan manusia ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun, sehinggalah kepada ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka bila dia dengar ayat itu, dia berasa takjub. Dia berasa takjub, lalu dia berkata, sebelum dia menulis wahyu Nabi daripada Nabi SAW, bila Nabi bacakan ayat, Nabi kata kepada dia, uktub wa kadzalika unzil. Uktubha, Nabi suruh tulislah ayat ni, demikianlah ia diturunkan. Lalu Abdullah bin Sa'ad tadi dia berasa heran dengan ayat ni, dan dia sebelum tulis tu dia kata, kalaulah Muhammad itu benar, kalaulah Muhammad itu benar, nescaya aku juga menyatakan yang benar. Dia kata aku pun betul juga, aku nak tulis ni. Lalu dia berkata, katanya Abdullah tadi, dia kata hina idzin, ketika mana nak tulis tadi, waqala liman kana la in kana Muhammadan sadiqan laqad uhiya ilayya kama uhiya ilayhi wa la in kana Muhammad kadhiban ولئن كان محمد كاذبا لقد قلت كما قال فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين. Maka Ka'ab Sa'ad tadi dia kata, Abdullah bin Sa'ad kata, kalaulah Muhammad ni berkata benar, maka aku pun juga telah diturunkan wahyu kepadaku. Tapi kalau Muhammad itu benar, salah, tak betul, dia kata fakultu, dan aku pun kata apa yang dia telah kata. Aku pun nipu juga. Farutadda, dengan perbuatannya itu, salah satu perbuatan daripada Abdullah bin Sa'ad ni, salah satu dia mengaku begitu. Ada juga dia mengaku, Abdullah bin Sa'ad dia mengaku dia telah pun menyelewengkan ayat daripada ayat sepatutnya innallaha azizun hakim, dia tulis innallaha ghafurur rahim. Dia mengaku, dan banyak ayat-ayat yang dia cuba ubah. Dan kita kata kalau gitu boleh jadi Al-Quran ni ada telah diubah oleh Abdullah bin Sa'ad? Tidak nak boleh dikumpulkan Al-Quran ni waktu penulisan tadi belum dikumpulkan lagi. Tulis ni bukan tulis dalam kitab selalu.
kita ngaji awal-awal dulu sebelum pada kitab masuk kitab ni, kita dah sebut tentang tadwin al-Quran, iaitu satu tajuk dalam ulumul Quran, dia bahas tentang tadwin, perhimpunan al-Quran. Nak himpun al-Quran ni ada ditulis di atas tulis-tulis, tulis-tulis yang disipar ditulis ayat Quran, ada ditulis di atas lauhah, kempingan-kempingan batu. Lauhah ni ada lagi di Afrika tu. Sekolah tahfiz dia sekolah tahfiz, dia duduk di kawasan lapar. Bukan kata duduk oleh rumah, tidak oleh bilik, tidak aircon, tak ada, duduk kawasan lapar. Dia ngapa Al-Quran, dia tulis di atas luh tu lauhah lah, kepingin batu hok sekeping-sekeping ni dipahak jadi sekeping-sekeping, dan dia tulis Al-Quran. Dia ngapa dia tulis tak tahfiz. Jadi hafal Al-Quran ni nak lagi cepat ingat, ngapa dengan tulis. Dia ada satu, banyaklah, bukan satu. Salah satunya di Thailand ni tahfiz. Dia tu dia kena hafaz berserta dengan tulis. Bila dia ingat, dia boleh tulis sebutir-sebutir kedudukan baris tu lagu mana, kedudukan baris pada ayat tu lagu mana. Tak, mungkin apa tanya muka surat berapa, tak tahu muka surat berapa, boleh ayat ni hafal ni ayat berapa, muka surat berapa, baris kedudukan baris tadi, tanda-tanda pada baris tu pun tulis juga. Tanda qili, tanda sili, tanda qaf, tanda sad, tanda mim, dia boleh letak tepat dia, menjadikan dia betul-betul ingat Al-Quran. Habis sebutir Quran 30 juzuk, sebutir Quran dia setelah tulis mendengar tangan dia sendiri. Jadi himpunan Al-Quran ditulis di atas lembaran-lembaran. Ada ditulis di atas kulit-kulit binatang, kulit unta, kulit kambing, kulit lembu. Ada juga ditulis di atas pelepah-pelepah tamar. Ada ditulis di atas kulit kayu yang dibuat jadi macam helaian-helaian. Macam kalau Mesir zaman Firaun dulu lagi, dia panggil kulit pokok daripada pokok papyrus, tak silap ambo nama pokok tu papyrus, yang dia buat tulis di atas tu. Kalau kita pergi di Mesir, kita jumpa orang buat jual khat, tulisan khat di atas ketah-ketah, kau nampak sekeping macam ketah lah, tapi dia panggil kulit papyrus. Jadi walaupun dia ni tulis ayat yang dia tulis ikut suka dia nak tulis, kata Abdullah bin Sa'ad, dia juga kadang-kadang dia tulis ikut suka dia nak tulis. Ada hak dia tak tulis dan ada hak dia tulis. Bila mari tempoh masa dihimpunkan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq, mula pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, sehinggalah selesai pada zaman Uthman bin Affan. Al-Quran ni nak mari orang nak baca, untuk ditulis dalam Al-Quran ni, dia kena ada saksi. Dia kena ada dua orang saksi. Seorang tu kata saya ni tulis ayat ni. Lalu dia pun baca dan disaksikan. Bila diperakui, maka baru dia boleh tulis. Bukan kata hak ni wak mari, hak ni wak mari. Kalau pakai wak mari boleh jadi ada hak nipu, dia wak mari juga. Jadi Al-Quran terpelihara daripada sebarang penyelewengan atau kekurangan atau penambahan. Tak ada. Walaupun masyarakat yang orang-orang Syiah, dalam satu kepercayaan dia kata Al-Quran telah pun diubah oleh para sahabat. Abu Bakar ubah, Umar ubah juga ayat Quran. Batulah dia tu, selain daripada hal-hal lain, antaranya dituduh kepada Sayyidina Umar, dituduh pada Sayyidina Abu Bakar sebagai orang yang juga mengubah Al-Quran. Maka Abdullah bin Sa'ad tadi,
Bila dia kata gitu, dia kata aku pun dapat wahyu juga. Nah, dia mengaku. Bila dia mengaku, dia kata kalaulah Muhammad tu betul, aku pun dapat wahyu juga. Lepas tu dia tulis tak sama dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fartadda, kemudian Abdullah bin Sa'ad murtad. Dia berakhir dengan situ juga. Orang-orang yang cuba menyelewengkan Al-Quran, sah-sah dia tu murtad. Nah, keluar daripada agama. Walahiqal musyrikin, lalu dia mengikut puak-puak musyrikin, sehinggalah timbul pula hak mengaku jadi Nabi Musailamah. Nah, Musailamah ni zaman Nabi lagi, dia mengaku jadi Nabi. Nah, bila dicabar dengan ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Antara salah satu ayat Allah Ta'ala cabar orang-orang musyrik dan juga orang yang mengaku jadi Nabi. In kuntum raibin, jika sekiranya kamu ini dalam keadaan ragu-ragu, mimma nazzalna ala abdina, daripada apa yang kami turunkan kepada hamba kami iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi surah. Satu ayat Allah Ta'ala cabar, buat mari satu surah. Ada dalam ayat lain Allah Ta'ala cabar, fa'tu bi ashri suwarin, buat mari 10 surah. Nah, yang seumpama Al-Quran, min mithli, seumpama Al-Quran. Allah Ta'ala kata wad'u syuhada'akum, kumpullah orang-orang yang bijak pandai. Syuhada ni saksi-saksi di kalangan orang yang bijak pandai. Nah, di kalangan kamu, min dunillah, di kalangan jin ke manusia ke selain daripada Allah. Nah, in kuntum sadiqin, kalau kamu tu betul nak ngatakan Al-Quran tu tak betul, mengata Al-Quran ni tidak benar, maka awak mari surah Musailamah Al-Kazzab, awak mari surah pendek je nak cabar Al-Quran. Dalam Al-Quran ada surah Al-Fil. Nah, surah Al-Fil yang kita baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Belaka huruf dia tu belakang lam belaka. Fil, tadlil, ababil, ma'kul, huruf lam belaka. Di mana Al-Quran telah mencabar syair-syair orang-orang Arab yang duk bangga waktu tu dengan syair dia. Syair dia bangga ni, dia ada pertandingan, tanding syair. Nah, syair yang paling sedap menang akan digantung di kelambu Kaabah. Lepas tu hak soh tu kat orang duk pakat syair lah, pakat duduk bersyair dengan syair dia. Nah, pak kita ni apa? Juara lagu. Masuk juara lagu hok seru sekali tu kak. Duk pusing, duk orang panggil duk siar semacam dalam TV ke dalam radio ke. Dia panggil ke apa? Carta ni. Nah, lepas tu kak hok duk nyanyi, duk goreng ikan, duk nyanyi lagu tu. Kokeng duk nyanyi. Nah, syair-syair zaman dulu pun, bila mana syair-syair hak sedap ni, orang-orang duk uli tepung kan, buat roti ke apa ni, dia syair dengan hak tu. Tapi bila mari Al-Quran mengalahkan syair-syair yang mana syair tu tak boleh nak tanding sikit abuk dengan Quran. Tak boleh nak tanding. Tak, baca setara mana sedap syair pun tak boleh nak ditandingi. Sebab tu Al-Quran, Nabi larang sahabat-sahabat jangan baca Al-Quran ikut versi syair.
Jangan berlagu dengan lagu-lagu syair. Tak, baca Quran. Dia ada lagu yang tersendiri. Ini Al-Quran ni ada lagu tersendiri. Ada Ras, ada Bayati, ada Hijaz, ada Jawabul Jawab. Tak, bacaan yang tersendiri. Baca dalam semaya ni, baca dalam ketika dalam majlis. Cuma orang tak taranum waktu jadi tu email. Kalau tu email taranum tak tahulah makmu. Ni baca, tidak dibaca dengan versi-versi lagu, tidak. Al-Quran dia ada tersendiri. Jadi apa ni, Abdullah bin Sa'ad dia jadi murtad. Dia murtad dan keluar daripada Islam kerana dia ni memang suka ubah ayat Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala, wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun, Allah Ta'ala menyempurnakan cahayanya, wahyunya. Dan Allah Ta'ala sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Siapalah hari kiamat ni? Allah yang jaga Al-Quran. Tak ada akan orang boleh ubah. Kalau timbul orang buat Quran dalam bentuk Quran digital, hak di-download dalam telefon, di-download dalam komputer, diubah oleh orang-orang orientalis, nak tahu setara mana, tak boleh kerana Al-Quran ni terpelihara. Allah Ta'ala jadikan dada manusia boleh menghafaz Al-Quran 30 juzuk. Tak. Padri pun tak ngapa dia punya kitab Bible tu, berapa juzuk dia punya juzuk dia tu, berapa versi, berapa charter tu, berapa chapter dia tu, tak ngapa. Cuma diwujudkan tahfiz Injil. Di Indonesia dia ada tahfiz Injil. Jangan main-main. Tahfiz Injil, baca Injil ke bahasa Arab. Dia ada tilawah musabaqah tilawatul Injil. Musabaqah Al-Quran kita dah buat tiap-tiap tahun. Tak? Dia ada musabaqah Injil. Dia baca Injil, dia bubuh lagu supaya baca Quran. Dia buat tajwid. Lepas tu kalau orang hak tak jenis tidak orang melazimi Al-Quran, kalau dibaca ke dia kata Quran lah. Sebab tak tahu. Bahaya. Bukan sekadar tu sahaja, tiru lagi. Tiru lagu-lagu untuk nyanyi. Dia ada juga qasidah untuk Nabi Isa. Kita ni qasidah untuk Nabi Muhammad, dipanggil madih. Madih ni muji Nabi dalam bentuk qasidah. Dia buat retek. Ni bukan setakat orang hak mulanya orang Asia di Indonesia, patut Arab tiru, gereja Arab tiru. Buat nyanyi lagu untuk Nabi Isa. Mirip-mirip dengan madih ataupun qasidah bahasa Arab yang dibuat oleh orang Islam. Orang-orang yang mana mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, yang menafikan hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kata tak boleh pakai, dia tak kata lagu tu, tapi dia mendiamkan diri dan mengambil selain daripada itu. Allah Ta'ala sebut, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya ni bukan bahasa kita. Tidak sepatutnya sini ialah dengan mengatakan haram bagi seseorang yang mana mukmin dan juga mukminat, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasul telah menentukan hukum daripada ketetapan daripada Al-Quran, ketetapan daripada agama, an yakuna lahumul khiyarah, lalu ia mengambil yang lain sebagai pilihan.
diambil orang lain sebagai pilihan. Allah Ta'ala telah tetapkan dalam Al-Quran hukum yang telah tersedia untuk manusia guna, yang kita panggil hudud, yang kita panggil qisas. Kemudian diberikan pula peluang bagi kerajaan itu untuk melaksanakan undang-undang yang tidak disebut secara nas dalam Al-Quran, seperti ta'zir, yang dikatakan dengan ta'zir. Nah, undang-undang minagok, undang-undang yang mana tidak dijelaskan dalam Al-Quran, maka dipanggil ta'zir. Meliwat binatang tak disebut dalam Al-Quran, tapi dia jadi hukum dalam hukum syarak, dia letak dalam bawah bahagian ta'zir. Apa dia hukuman dia? Nah, lelaki itu akan dihukum dengan sebatan. Ada kata 100, ada kata kalau dia ni berkahwin, maka seperti mana juga orang yang direjam. Dan binatang yang diliwat itu pula hendaklah dibunuh, tak boleh dimakan. Lepas tu pula dengan mayat, lagu mana pula? Mayat tak dikenakan hukuman. Tak, tidak dikenakan hukuman. Yang dikenakan ialah orang yang hidup tadi. Kalau dia tu kahwin, maka dia juga sama seperti mana kena rejam. Kalau lah dia tu tak kahwin lagi, maka disebat 100 rotan. Itu dipanggil ta'zir. Yang minum arak, salah. Allah Ta'ala nyatakan salah dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsun min amali syaitan. Dia najis daripada syaitan, tanda dengan maksud haram, tak boleh minum arak. Tapi tidak dinyatakan hukum pada minum arak. Lalu Sayyidina Umar buat kan orang minum arak, Nabi Sayyidina Umar pun sebab dia 80 rotan, bawah sikit pada hukum zina. Nah, 80 rotan itu ta'zir. Jangan pula kata kita pun ta'zir juga dalam mahkamah sivil. Mahkamah sivil buat ta'zir juga. Jadi apa masalahnya kalau mahkamah sivil kata undang-undang hak mahkamah syariah buat mahkamah undang-undang ta'zir mahkamah syariah tu bertindak. Sebab kita buat ni ta'zir juga, undang-undang daripada kerajaan. Ta'zir dalam mahkamah syariah dengan rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada hadis, rujuk kepada ijtihad para ulama, rujuk pada atharus sahabah. Ta'zir mahkamah sivil rujuk siapa? Rujuk siapa? Jangan pula ada di kalangan kita orang yang mengaku mukmin kata tak apalah, mahkamah sivil pun sama je dengan mahkamah syariah. Kalau royak lagu tu rusak iman kita. Kerana yang mari daripada sivil bukan mari daripada Al-Quran. Tidak mari daripada Al-Quran. Nah, dia kata liwat, kita ada undang-undang liwat lebih berat daripada undang-undang mahkamah syariah. Berat daripada mahkamah syariah. Demo sekat mahkamah syariah daripada melaksanakan undang-undang yang sepatutnya. Dia telah menentukan mahkamah syariah tidak boleh buat undang-undang, tidak boleh lebih daripada 355. Siapa buat tu? Siapa yang sekat tu? Bukan mahkamah syariah nak. Sebab tu kita duk geger mula buat perhimpunan 355 ni untuk angkat kedudukan martabat mahkamah syariah dengan lebih tinggi, walaupun kita tak boleh lagi nak laksana undang-undang qisas, iaitu hukum bunuh, tak boleh nak buat lagi. Peringkatnya nak kat sebatan tu nak tinggi sebatan tadi. Kalau zina biar boleh pergi sampai 100 rotan. Nah, tapi dia tak boleh sekat 35, tak boleh lawan dah. Kalau tak boleh, kalau lebih ni terbatal. Siapa buat? Nah, ia terputus dalam parlimen juga. Tu bahaya. Sebab tu kita kena kait, kena letak politik tu duduk oleh agama. Jangan pula ni orang politik tak boleh kuliah sini, tak boleh. Dulu lagi. Apa takut? Kita orang panggil mengundang kembali sekular dalam hidup kita. Yang telah ulama lama dah duk buat supaya tidak mengasingkan perundangan dengan agama.
tidak mengasingkan politik dengan agama. Tiba-tiba dia nak kalau boleh politik jangan duk cara dengan agama. Kalau boleh dalam masjid jangan duk kecek. Sebab tak ada kait-ngait dengan agama. Biar di masjid ni kita kecek. Kalau boleh Syaban ni kecek bab nisfu Syaban. Dengan nak masuk bulan puasa ni kita kecek bab bulan puasa. Hatu je. Apa yang berlaku dalam sekitar masyarakat kita ikut dia. Ni Elin kata tutup aurat tidak disebut dalam Al-Quran. Tak ada sebut dalam Al-Quran tutup aurat. Dia baca ayat wa kullil mu'minati yaghdudna absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dia baca ayat sekat tu. Dia tak baca ayat selepas daripada tu supaya dilabuhkan tudung-tudungnya ke paras dada, bawah paras dada. Tak dibaca. Dia tu kalau nak dikira kak berat dah tu. Deh. Biarlah kita boleh fikir sendirilah. Tengok pada rujuk pada hadis, rujuk pada Al-Quran. Orang setahun ni kalau boleh kecek lagu tu, nak panggil dia lagu mana? Nak letak dia ni duduk lik mana? Nak. Dalam Quran tak sebut, dia kata. Kenapa nak susah saya nak pertikai saya tak pakai tudung? Sedangkan dalam Quran jelas kata tutup aurat bagi perempuan tidak menampakkan bentuk badan dan juga tidak pakai kain yang orang panggil tudung yang atas pada paras dada. Galah ni mana? Kalau pakai bawah pada dada ni jadi ustazah orang panggil. Nak panggil ustazah lalu. Jadi hamba tidak ustazah pakai kain tudung hak jenis kerak sudahlah. Nak beza. Tak bukan masalah ustazah dengan tidak ustazah. Masalahnya hak Quran nak lagu tu. Banyak lagi perkara-perkara lain yang dia telah pertikaikan. Jadi pertikai daripada Al-Quran, siapa dia kita nak pertikai? Jangan kita duduk bersama dengan dia atau kita membenarkan apa yang dia kata. Dia kata nak buat isu politik. Tidak, bukan isu politik. Ini isu agama. Ini isu agama. Perundangan masalah mahkamah syariah, undang-undang mahkamah syariah, ini isu agama. Bila kalah dah di mahkamah NMN syariah Kelantan, mahkamah syariah lain mula dah jadi takut dah. Mula takut. Kenapa? Mereka tidak akan tinggal diam, tidak duduk saja. Dia akan buat lepas sesa. Ni tengah panas lagi, biar dulu, nanti dulu hilang, biar sejuk, boleh terima dah. Kita buat pula. Bila lagi? Zaman Nun, zaman itu lagi. Zaman Natrah lagi, belum pada Natrah lagi pokok ni buat kerja dah. Panjang umur pokok ni sampai kalau ni ada lagi tak? Keturunan dia jenis pemikiran supaya dia ni ada, mari sama. Maka kerja dia pun dia kerja tu. Kerja tu. Tak. Jangan kata, jangan liberal apa ni, label orang itu liberal, tidak liberal. Tahu mana dia Islam ke, dia semaya ke, dia puasa ke, apa nak kata dia liberal? Kerana ayat liberal tak liberal, orang talih tu Quran 30 juzuk, hadis dalam kepala otak dia belaka. Tak, apa tak kata dia tu terlebih Islam daripada kita. Dia ngaji untuk menjahanamkan agama kita, nak cari kelemahan, nak cari sebab yang nak buat, nak tunjuk Islam tu lemah, Islam tu tak molek. Jadi kena berhati-hati, kena ambil tahu, kena ambil cakna. Kena ambil cakna di atas apa yang berlaku. Jangan kita duk sedap, duk tinggal kita panggil tak peduli, ikutlah demo aku boleh masuk e-wallet tak apa dah. Nak masuk 500 sebulan pun tak apa dah, mujur dah secara muka lain tu boleh makan dah. Nak berah-berah ada dapur, telur ada, bau-bau ada, pelik apa ya. Nak ikut demo lah. Maka urusan ini bukan urusan orang-orang tertentu. Bila berkait dengan agama, orang yang ada kuasa perlu bertindak. Tapi orang yang berkuasa hanya mendiamkan diri, bahkan membela pula mahkamah sivil. Jangan salah faham, putusan mahkamah sivil ni bukan kita nak menghina mahkamah syariah, bukan kita nak jatuhkan mahkamah syariah. Jadi perkataan-perkataan itu banyak la yaqulun, dolak dalih. Orang panggil nak kecek, padahal asalnya lagu tu.
Maka orang yang berkata juga aku akan menurunkan seperti mana apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka orang ini juga telah keluar daripada agama. Atau dia mendakwa dia tu telah diturunkan wahyu kepada dia, seperti ajaran qahar. Tak kata Yasin tu turun kat hamba, Yasin tu turun ke dia. Ya dia tu baru beranak, Yasin tu bit lama dah. Turun tu lebih pada 1500 tahun dah. Surah Yasin zaman Nabi, tiba-tiba dia baru beranak kata turun ke dia. Tak ada lah pula Nabi kata ini surah Yasin turun kepada seorang Melayu yang bernama Qahar. Tak ada. Nah, tapi orang boleh ikut dia, boleh ikut moci-moci masjid pula tu. Dia itulah dengan ngajar ke mana tak tahu. Dia kata saya telah dijamin masuk syurga. Royak. Tak. Akhir kali orang wakil mahkamah nak samai ke apa? Dia kata saya letak jawatan daripada jadi Nabi. Boleh letak jawatan pula. Jadi dia terima surat berkali. Nah, jadi ini bila mana masyarakat tak memahami agama dengan betul, nak pertikaikan Al-Quran, tu bahaya. Tak faham satu, lepas tu pertikai ke pula ayat-ayat Al-Quran. Makpanya dia kata kalau minum arak tak boleh. Undang-undang buat comedah. Dia minum arak, kalau minum di rumah tak apa. Minum di rumah tak melibatkan orang lain tak apa. Kalau minum mabuk mungkin tepuh orang, kamu kata orang baru salah. Itu undang-undang sivil. Pas kita nak terima tu. Allah Ta'ala kata Al-Quran arak, innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan. Arak judi daripada amalan syaitan, haram. Fajtanibuh, maka jauhkan diri kamu. Judi pula kalau ada lesen tak apa, kalau tak ada lesen gigat. Mana undang-undang itu? Mari daripada daripada ta'zir ke? Rujuk ulama mana? Tak lain tak bukan, rujukannya ialah kafir. Apa kafir? Takut nak kata kafir. Kata kafir sensitif. Al-Quran sebut dalam orang tak beriman dengan kafir. Kafir, musyrik, orang yang banyak buat dosa, fasik, orang yang jadi dibangkitkan dalam keadaan yang bersalah, lawan ayat-ayat Allah Ta'ala panggil dia mujrim, penjenayah. Orang-orang yang banyak buat dosa, suka buat dosa, Allah Ta'ala panggil fajir. Kita ikut Allah Ta'ala kata, maka tak salah lah. Jangan panggil kami kafir. Terasa hati Indonesia marah orang-orang bukan Islam kalau panggil dia kafir, lepas tu panggil non-Muslim. Jadi kami baca dalam surah Al-Kafirun, tak boleh baca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal nul muslim, suruh baca lagu tu kafirun. Tu bahaya bila mana kita kurang ambil cakna dan tidak memahami. Nak memahami Al-Quran kena ngaji, kena bukan sekadar baca terjemahan sahaja, pengajian tafsir, pengajian lain yang ada dalam agama kita ni yang boleh kita mendekat dan memahami agama kita. Nak masuk bulan Ramadan, nak baca Quran pula ni, nak tubuh kena buat dah. Cari dah Google mana kita nak buat tadarrus. Ni cari. Maka orang-orang yang berasa macam hamba tak berapa nak laju ni, nak cari orang-orang hak laju seorang, kita buat grup kita, dia masuk grup kita, baru panggil tadarrus. Kalau cari grup dia tu hak lancar belaka tadarrus, tidak tadarrus tu dia panggil sama-sama lancar belaka, matlamaknya nak habis Quran. Tadarrus ni belajar ni tajwid lagi, tafsir lagi, tadabbur ko, baru belajar. Ada orang yang ngaji, ada orang yang tak pandai dengan ada orang pandai. Kalau sama pandai belaka, sekadar betul-betul sikit je lah. Tak? Dekat nak habis dia baca 10 ayat ke sepipi ke, ayat terakhir tu pakat baca ramai-ramai. Gitu dia.
Tadarus kalau boleh kita atur orang yang tak pandai tu duduk dengan orang-orang pandai. Jangan pula orang tak pandai Quran ni kelok jadi kuah katuk lalu. Tak sih. Buat tak tahu melera kok jauh-jauh sudah maya orang duk buka Quran tu dia pun melera kelip. Dia duk bucu-bucu. Mula-mula nampak ada, lepas tu tak ada. Tak boleh hamba tak pandai. Malu kerana tidak bertempat. Tak jadi juga. Malu tak bertempat. Sampai bila? Tak. Lah ni lah. Lah ni kena start awal-awal dah. Kena start mula dah cari dah ni. Kemudian membetulkan. Sedikit kita masuk untuk Ramadan. Membetulkan amal ibadat kita sebelum kita ni nak pergi kepada bulan Ramadan. Nak betul amal ibadat kita, terutamanya solat kita, semaya kita. Semaya cek, kena buat check and balance. Semaya lagu mana setakat ni okey dah kau semaya. Pihak belakang dah kau. Mak masuk bulan Ramadan takut nak maya dalam keadaan lagu sama. Lagu tu lah masuk bulan Ramadan pun nak maya lagu tu juga. Habis nak kena latih latih perbanyakkan sembahyang sunat. Nak waktu malam sudah maya so tu bangun semaya. Nak tak semaya masjid, mai rumah lagi afdal. Mai sunat ni afdalnya di rumah. Cuma Tok Bila tak boleh lah nak buat afdal di rumahnya kerana dia Tok Bila. Maka dia mari bed dia klik mai sunat rumah. Tak lah. Mai sunat qabliyah ba'diyah boleh lah mai rumah. Ada pun kita ni mai sunat rumah tu afdal juga. Tapi mari semaya masjid sebelum pada orang azan pun afdal juga. Tak, maknanya ambil mana-mana kelebihan. Cuma janganlah kita kita kalau boleh kita jaga daripada kita ni masbuk bulan Ramadan ni, kalau boleh nak perfect, nak takbiratul ihram bersama dengan imam. Biar boleh takbiratul ihram bersama dengan imam sepanjang bulan Ramadan. Latihan ni bulan untuk latihan. Lepas tu perbanyakkan solat sunat sebelum masuk bulan Ramadan ni, sebab nak latih kita ni untuk tarawih, nak semaya baca, nak semaya panjang ni. Tak, subuh tani pun ni cakap nak duduk cacer. Cakap nak duduk cacer. Tu baru sikit 2 rakaat. 20 rakaat. 20 rakaat ni mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i sebut 20 rakaat. Mazhab Malik 20 rakaat. Hanafi Hambali sepakat 20 rakaat. Jadi kita dulu lapar ni kena ngejah biar jadi 20 lah. Bukan kata lapar salah, tidak. Jangan kata tak boleh mai lapar, mau kau mai lapar. Tidak marah. Nak mai lapar silakan. Cuma jangan mai lapar tempat pendek. Carilah orang pada rakaat tu baca panjang. Ni. Dia kata Nabi baca, Nabi mai lapar rakaat aje. Nabi mai lapar rakaat, rakaat Nabi tu banyak mana surah Nabi baca. Panjang. Hak mai pendek di Indonesia 7 minit. 20 rakaat 7 minit. Baca Fatihah tak tahu baca gapo. Dia ada istihad dia. Istihad lagu mana tak tahu. Pondok tu pesantren untuk guru sendiri. Tak pesantren pun dia ada tak kena jugalah. Tapi alhamdulillah tempat dia tak ada satu pesantren juga. Semaya tarawih semalam tu 8 je. 8 je. Ni 8 je. Sebut Quran semalam 30 juzuk semalam 30 juzuk. Mula-mula dia start dia kata 1 juzuk. Lama-lama dia nak tambah jadi 3 juzuk, lepas tu jadi 7 juzuk, lepas tu jadi 15 juzuk. 15 juzuk semalam lepas tu dia lagi jadi 30 juzuk semalam 8 je start daripada lepas isyak tu. 8 je pukul 3 pagi baru sudah mai tarawih. Adalah dia. Sebab tu kita semaya, kita berdiri bukan dengan kekuatan kita. Kita semaya biarlah dengan kekuatan iman kita. Sebab tu ada syekh tu ditanya,
Bila dia maya ajak orang Melayu ni pergi maya tarawih tempat dia, Melayu tu tanya, dia kata lagu mana boleh maya lama-lama berdiri tak letih. Dia kata kami pun letih sepamu juga, tapi kami semaya dengan iman. Kalau mu nak bergerak, nak pergerak ke kamu tu hanya dengan tenaga tak pandai. Jadi iman tu membatasi tenaga kita. Jadi kita cuba buat ni. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke Ramadan, masuk dalam keadaan yang comel, dan kita keluar Ramadan nanti dalam keadaan yang lebih comel, insya-Allah. Ni yang baik pada Allah Subhanahu wa taala yang kuat dalam mutabarridang sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.